الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. Alhamdulillah, kita memanjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bertemu untuk meneruskan kajian kita di dalam tafsir Al-Quran. Tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan masuk ke ayat yang berikutnya dalam surah An-Nur, surah yang ke-24. Pada ayat 27 sehingga 29, itu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Ayat 27 sehingga 29. Dan pada pertemuan yang lalu kita masih berada di dalam topik yang sedang kita bicarakan belum habis, yaitu berkaitan dengan al-istizan li dukhulil buyut wa adabuhu, yaitu hukum berkaitan apabila kita nak masuk ke sesuatu rumah, sebuah rumah, maka hukumnya hukum meminta izin, dan ada adab apabila kita nak menziarahi atau masuk ke rumah seseorang. Jadi pada ayat 27, 28, 29 Allah ajar bagaimana adab apabila kita nak bertandang ke rumah seseorang, adab apabila kita nak masuk ke rumah seseorang. Satu benda walaupun nampak kecil tapi tidak dipandang remeh oleh Islam. Islam ajar ada adab, etika apabila kita nak berziarah ataupun meminta masuk atau kita nak masuk ke rumah seseorang. Jadi ayat 27, kita ulang sikit. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumah kamu hinggalah kamu minta izin dan memberi salam kepada ahlinya. Demikian itu baik bagi kamu, mudah-mudahan kamu beringat. Fa in lam tajidu fiha ahada, sekiranya kamu tidak mendapati dalam rumah tersebut ada tuannya, tidak ada orang, fala tadkhuluha, maka jangan kamu masuk sehinggalah yu'dzana lakum, diberi izin pada kamu. Wa in qila lakum urji'u farji'u, jika dikatakan kepada kamu pulang, maka pulanglah. Wa azka lakum, itu lebih baik, lebih suci bagi kamu.
Wallahu bima ta'maluna alim. Allah amat mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Laisa alaikum junahun, tidak menjadi dosa kesalahan kepada kamu, an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin, bahawa kamu masuki rumah yang tidak didiami, fiha mata'un lakum, padanya terdapat satu urusan bagi kamu. Allah mengetahui. Allahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah mengetahui apa yang kamu zahir dan apa yang kamu sembunyikan. Okay, baik. Jadi pada ayat-ayat ini Allah ajar tentang adab apabila kita nak masuk ke rumah. Kita dah sebut dengan panjang lebar pada pertemuan yang lalu beberapa hukum yang berkaitan apabila kita nak masuk ke rumah seseorang. Secara ringkasnya, sebagai ulangannya, antaranya Allah sebut apabila kita nak masuk rumah seseorang bukan rumah kamu, tak kira apa jua rumah yang bukan rumah kamu, pertamanya minta izin. Yang keduanya beri salam ke atas, beri salam kepada penghuni rumah tersebut. Jadi tujuannya cukup cantik, tujuannya sebenarnya cukup besar. Kerana antaranya dia mengelakkan daripada berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Antaranya dengan kita melakukan perkara tersebut, menjaga adab tersebut, minta izin, beri salam, satunya terhalang daripada terjadinya tumahan. Sebab apa? Nanti mungkin bila kita masuk tanpa izin, maka timbul pelbagai tumahan. Sebab apa? Dikira sebagai menceroboh dalam rumah seseorang. Yang keduanya dapat mengelakkan daripada terjadinya khalwat. Khalwat kan, benar berdua-duaan dengan orang yang tidak dibenarkan, yang bukan mahram. Maka dengan kita minta izin, beri salam, terselamat daripada perkara tersebut. Bila masuk saja secara mengejut, macam-macam yang boleh terjadi. Yang ketiganya dapat apa? Dapat menjaga situasi seseorang, sama lelaki atau perempuan, bila mana dia berada dalam rumah, mungkin dalam keadaan pakaian yang tidak lengkap. Sekiranya ada orang masuk secara mengejut, mungkin benda ini kurang menyenangkan bagi dia. Sekiranya orang ketuk pintu, minta izin, beri salam, maka tuan rumah itu boleh bersedia untuk menerima tetamu yang akan bertandang ke rumahnya. Itu antara yang besar. Pertama, dapat mengelak tumahan. Yang keduanya dapat mengelak daripada terjadinya khalwat. Yang ketiganya dapat menjaga maruah seseorang lah, dia tidak dipandang dengan apa? Dalam keadaan dia berpakaian tidak lengkap. Itu benda-benda yang rahsia yang besar di sebalik pensyariatan hukum. Baik. Kemudian kita juga sebut tentang bagaimana adab kita memberi salam, minta izin, beri salam. Hak mana dulu? Minta izin dulu ke salam dulu? Walaupun secara zahir ayat kita nampak minta izin dulu, beri salam, tapi kebanyakan jumhur ulama mengatakan dahulukan salam, kemudian baru minta izin. Contohnya, Assalamualaikum, a'adkhul, boleh tak aku masuk? Di salam tu, a'adkhul, bolehkah aku masuk? Ini antara bahasa yang digunakan apabila kita nak bertandang masuk ke rumah seseorang. Baik. Kemudian kita juga sebut dengan suasana hari ini, antara bila sebut istizan merupakan satu pemberitahuan, pemakluman bahawasanya kita nak masuk ke rumah seorang, kita cuma nak mendapatkan maklumat tuan rumah itu benar atau tidak. Pada hari ini dengan macam-macam orang buat, dengan ada loceng, dengan ada mungkin ada speaker, itu boleh cakap dengan orang di dalam rumah kan tu ada orang dalam rumah, semua pagar dengan dalam rumah tu agak jauh. Jadi sekiranya mendapat izin, maka bolehlah kita masuk ke rumah orang tersebut. Baik. Kemudian kita akan masuk kepada ayat yang berikutnya. Pada ayat 27 tadi, akhir Allah tutup apa dia? Zalikum
khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Makna dia demikian itu baik bagi kamu. Apa maksud demikian itu? Minta izin, beri salam, dua perbuatan tersebut amat baik bagi kamu. Sebab apa? Dia apa? Memberi faedah kepada dua pihak. Pihak orang yang meminta izin juga memberi faedah kepada apa? Ahli rumah tersebut. Orang yang minta izin, kemudian dia dapat apa? Menjaga pandangan dia. Bila masuk tu, masuk dalam keadaan apa? Tuan rumah dalam keadaan bersedia untuk menerima kunjungan dia. Ahli penghuni rumah pun dalam keadaan bersedia. Maka apa? Dia bersiap di seluruh persiapan dia, seluruh pakaian, seluruh situasi rumah dia, dia bersedia. Maka manfaat ini kembali kepada kedua-dua pihak, bukan sebelah pihak saja. Sebab sekalian dia masuk secara mengejut, macam-macam benda boleh terjadi. Kemudian ayat yang berikutnya Allah sebut la'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan kamu mengambil pengajaran daripada pedoman Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dzalikum khairul lakum, demikian itu baik bagi kamu. Sama ada pihak yang meminta izin, tetamu yang nak berkunjung, juga pak tuan rumah tersebut. Cantik ya tersebut. Dan ini satu galakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renung betul dengan hikmah pensyariatan ini, kita dapat lihat bahawasanya ada kebaikan di sebalik pensyariatan tersebut. Kemudian Allah sebut ayat berikutnya, ayat 28. Ini kita akan masuk. Allah sebut bang, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. Okey, ayat dia sebut tuan. Tadi Allah sebut tuan rumah tu berada di rumah, minta izin kita lah. Hari ni pula pipi dia nampak macam tanda-tanda tuan rumah tu dah kereta tanda. Macam tu. Apa dia? Tak nampak tanda-tanda kita ada orang di rumah. Macam mana situasi kita? Boleh tak kita masuklah? Kita nampak macam ada urusan penting. Boleh tak? Nampak pintu pun tak kunci di mana? Boleh tak kita masuk? Ini situasi yang kedua. Tadi tuan rumah ada kan? Minta izin, beri salam, minta izin. Yang ni, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا, kalau kamu tidak mendapati dalam rumah tersebut ada seorang, tidak ada tuannya, فَلَا تَدْخُلُوهَا, belajar jangan kamu masuk ke dalam rumah tersebut hatta yu'dzana lakum, sehingga diizinkan bagi kamu. Manakala jika kamu tidak didapati dalam rumah orang lain, bukan rumah kamu, ini tentang rumah orang lain. Saya kira ada berkaitan dengan rumah kita lah macam mana. Kalau rumah orang lain dia tak ada, maka boleh masuk tak? Maka kita tidak dibenarkan masuk. Tidak dibenarkan masuk, sehinggalah kita diberi izin untuk masuk oleh tuan rumah. Macam mana pula? Kita telefon, aku rumah ni ada tinggal benar, ada rumah ni, tak ada rumah, macam mana? Komunikasi yang boleh. Dia memberi izin, tak apa. Kunci duduk bawah apa? Duduk bawah celah kasut, boleh ambil tu masuk. Kan? Walaupun tuan rumah tak ada, tapi ketika itu dia telah memberi izin. Dia tak ada rumah dia. Maka ketika itu dia masuk dah, boleh masuk. Hatta yu'dzana lakum, sehinggalah kamu diberi izin oleh tuan rumah tersebut. Sebab apa? Yalah, hak tu bukan rumah kita, bukan senang-senang kita boleh masuk. Sebab apa? Kita hukum syarak ada at-tasarruf fi milkil ghairi tidak dibenarkan. Kita apa? Menggunakan barang orang lain tanpa mendapat keizinan daripadanya. Kita apa? Menggunakan, menguasai, mengurus harta atau pemilikan orang lain tanpa mendapat keizinan. Sama lah pada juga keadaan. Nampak kereta parking, kita start kereta jalan, padahal bukan kereta kita pun, kereta orang. Tanpa mendapat keizinan, maka tu kita telah apa? Memandai-mandai terhadap apa? Harta pemilikan orang lain. Begitu juga rumah. Rumah ni harta, maka kita tidak boleh masuk kecuali mendapat keizinan daripada tuan dia. Baik. Seterusnya, apa tak boleh masuk juga? Sebab apa? Rumah juga dia ada apa? Kehormatannya. Orang minta rumah. Tuan tak ada.
Kan? Tuan tak nak kita gagah nak masuk ke? Kadang-kadang kita pergi rumah orang kan. Ruang tamu tu dia pergi masuk. Ada bilik dia tak pergi masuk kan. Kita pandai-pandai PBS mayang rumah orang. Lepas tu nak masuk mayang dalam bilik orang. Jangan nak main. Tak boleh. Walaupun dia pergi masuk rumah, kawasan-kawasan yang dibenarkan, bilik mungkin dia apa? Tak bersedia untuk dimasuki oleh tamu. Nak tahu barang selera, tunggu langgar rumah kan. Bila masuk tu Allah akan menjatuhkan rasa jatuh Allah. Dia apa rasa malu tu rumah tu. Sebab rumah pun dia ada kehormatan dia. Ada, walaupun kita berada di rumah orang, ada tempat-tempat yang apa? Tuan rumah seolah tidak memperkenankan. Kita duduk sini, kita pandai di sana. Kan. Senang-senang pergi dapur apa lah. Tanpa diajak ke apa. Benda-benda itu kadang-kadang dia ada apa? Yang tuan rumah tak sedap bila orang pergi ke kawasan tersebut. Sebab ada benda yang apa? Yang tersembunyi. Yang dia tak mau orang tengok benda-benda tersebut kan. Maksud dalam rumah ada benda-benda yang dia tak suka kalau orang lihat. Kan di tempat-tempat yang agak tersembunyi. Kita ronda dalam rumah dia. Rumah kita ronda pesona-pesona. Ada juga je tu. Jadi kita ingat kadang-kadang apa? Dia jadi macam-macam. Contoh yang berlaku bila kenuri. Kenuri ni orang nak galut dia dah rupanya hilang hisap tu rumah. Dia dah pusing. Orang tengah galut kan. Oh, masuk. Padahal tu rumah tu rubuh elok lah. Simpan barang-barang tu dalam bilik. Tengok-tengok habis kuring mana hak ni hilang. Mana dia telah menceroboh kawasan yang sebenarnya tidak dibenarkan. Mungkin kawasan lurah tamu sahaja yang dibenarkan oleh, memang dia tak sebut aku benarkan ruang tamu hal ni tak benar, tapi pandai-pandai boleh faham. Kita orang bijak faham kawasan ni saja yang seolah tuan rumah memberi kebenaran. Kawasan ni janganlah dikunci elok dah, pintu tutup dan tak pergi masuk lah tu. Sebab dalam rumah tu ada benda kadang-kadang benda yang dia tak suka dilihat oleh orang lain. Mungkin ada benda-benda yang berharga. Bila kita ceroboh saja masuk, hilang, maka itu yang sebut sebagai tuhmah. Mula saya bilang, dia masuk rumah ni nampak Cik masuk bilik tu. Kau keluar tak ada. Dia pula contohnya kan. Maka kita mula jadi masa muka. Walaupun dia tak ambil, tapi hilang disebabkan dia masuk. Mungkin orang lain celah-celah orang lain masuk. Maka ketika itu akan timbul situasi yang tidak menyenangkan, akan jadi situasi masa muka bermusuh. Nampak sampai ada tapi pendam benda tersebut. Baik. Okey, baik. Kalau di rumah hinggakan di rumah tersebut tidak ada orang yang ada autoriti untuk memberi izin. Tuan rumah lah, pemilik rumah tu yang ada autoriti, kelayakan untuk memberi izin kepada seseorang masuk. Macam mana kalau anak tuan rumah boleh masuk tak? Assalamualaikum. Ya, ayah tak ada. Ni nak masuk. Anak tak masuk. Ketika itu izin tersebut tidak dikira. Sebab budak kecil tak dikira izin dia. Wa idnu sabiy wal khadimu la yubihu ad-dukhula fil buyutil khaliyati min ashabiha. Keizinan daripada kanak-kanak ataupun pembantu rumah itu tidak memperbolehkan untuk kita masuk ke dalam rumah yang tidak berpenghuni gitu. Yang tuan dia tak ada, ayah dia tak ada, mak dia tak ada, anak je tinggal rumah. Misalnya nak masuk walaupun dapat izin, tapi sebenarnya syarak tidak membenarkan. Sebab budak kecil dia bukan ahli tasarruf, orang yang boleh mengurus suatu benda, mengurus keadaan. Sebab apa? Dia belum mencapai tahap rusyud, kematangan. Maka keizinan daripada budak tidak diambil kira, tak boleh masuk juga. Ni Pak Long nak masuk ni, nama panggil je Pak Long, kapak makan pun kan? Maka tidak boleh masuk. Kalau masuk hilang apa, boleh dia berlaku tuhmahan. Tapi sekiranya anak tu ada, tuan rumah ada, cuma tuan rumah nak dapat ni, panggil Pak Long masuk. Kan? Ketika itu dia kata, masuk. Ketika itu boleh masuk. Sebab anak pak kata, ayah bilang boleh masuk. Tak apalah kan. Sebab tuan rumah ada, cuma soalnya anak tu menjadi wakil, itu tidak menjadi masalah. Sekiranya tuan rumah tidak ada sama sekali, hanya tinggal anak dia saja, walaupun dia membenarkan masuk, sebenarnya tidak diperbolehkan untuk masuk kepada rumah tersebut. Okey, baik. Bila kita tengok kepada ayat ni, fa in lam tajidu fiha ahadan,
Bila kamu tidak mendapati, dikenaki mendapati bukannya kena ada ke tak ada. Kita boleh rasa benda tu. Kita pada sangkaan kita memang tuan rumah tak ada. Selalu tengok kereta ada 2 biji. Biar itu sebiji saja, sunyi lah, kompom tak ada ni. Tekan dia menyorok ke mana? Benda-benda yang kita boleh faham. Tanda-tanda yang menyebabkan tak ada. Kerana nampak gelap, dia sunyi. Selalu rumah dia riuh, hari ni senyap. Mana tak ada orang tu. Kita ada tanda kita boleh. Jangan Assalamualaikum, lenguh bagi salam. Dia baik. Okey, bila kita tengok ayat ni tuan rumah tak ada, tidak dibenarkan kita masuk. Sekiranya berlaku perkara-perkara yang agak berbahaya, darurat, boleh kita masuk tak? Contoh dia rumah ni terbakar ke apa? Tuan rumah tak ada. Rumah terbakar, Allah tak masuk, Quran kita tak masuk. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha. Tak masuklah, biar bakar biar. Ketika itu macam mana? Kita buat lurus lah kan. Ketika itu diharuskan masuk untuk menyelamatkan benda-benda kan. Sebab ad-daruratu tubihul mahdhurah. Darurat itu memperbolehkan benda yang ditegah sebelum ini. Kan? Ini memang simple sajalah, kita tak perlu rendah masuk dalam rumah tersebut. Ataupun berlaku benda-benda yang berbahaya di dalam rumah tersebut yang mendatangkan mudarat kepada ahli rumah tersebut. Ada budak kecil dalam tu, dia terkepung dengan apa, ada ular masuk kan. Kalau tengok cek ni palong dah masuk ni boleh tak? Dia minta izin, pak dia lah tak ada. Ketika tu kita boleh masuk walaupun tidak mendapat keizinan daripada tuan rumah. Ini benda-benda simple saja yang kita mudah kita faham. Yang kita baru ni nak banyak tafsir, belajar ni kata tak boleh masuk, dia minta tak izin, dia pergilah. Dua benda itu. Okey, baik. Kemudian ayat berikutnya sebut wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum. Jika dikatakan kepada kamu balik, maka awak farji'u, balik. Jangan duk buat apa, duk pergi tunggu pada belengur pada pintu. Malu jatuh ayam muka tu kan. Kita pun janganlah desak bila orang ketuk Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kena pergi ke belakang pintu rumah, belakang belum dapat Assalamualaikum. Tak buka juga, pergi ke belah tingkap lah, tidak Assalamualaikum. Benda itu menjatuhkan air muka kita. Ini tak erti bahasa kau ni. Berkali-kali seolah apa? Mendesak supaya orang menerima kita. Mendesak untuk orang buka pintu. Itu menambah. Walaupun nampak macam tak ada masalah, tapi benda itu menjatuhkan air muka lah. Apa dia masuk? Wa in qila lakum irji'u farji'u. Jika tuan rumah minta supaya kamu balik, farji'u, balik. Kadang-kadang tuan rumah berasa segan. Kadang-kadang nampak pahala kan, balik kan. Kan rasa apa, nampak bahasa tu kasar kan. Kadang-kadang cara dia pun duduk dia salam pun tak jawab sangat. Mula-mula dengar macam suara TV, dengar orang salam, dengar nak masuk ni, dia TV pun tak dengar, dia tutup TV tu sengat. Itu merupakan tanda-tanda juga lah bahasanya tuan rumah tidak memberi kebenaran untuk kita masuk. Dia ada isyarat tanda-tanda yang boleh difahami. Tapi kalau kita esok kok mai, kadang-kadang dengar ada bahasa tu nampak berlapik sikit, maka kita kena faham baliklah. Sebab apa? Tuhan kata wa azka lakum. Kembali kamu itu, dia suruh balik, kita balik, itu azka, lebih bersih, lebih murni bagi kamu. Sebab apa? Dapat menjaga ayam muka kamu. Sebab benda itu baik pada kamu di sudut agama dan dunia kamu. Maka tidak layak bagi kamu, hai orang mukmin, bahawa kamu mendesak-desak untuk minta izin. Assalamualaikum, soalan ada apa? Mendesak-desak supaya diberi keizinan. Tunggu depan pintu, tak buka-buka juga. Benda itu tidak baik, kurang sopan, kurang manis bagi kamu. Yang terbaiknya bila orang kata gitu, kita pun beredar, itu huwa azka lakum. Mana kalau kita menghayati benda ni murni hidup, sonok hidup dalam bermasyarakat. Sebab apa? Saling faham, memahami.
Yang ganas lagi sila depan minum ni. Panas. Kita tahu orang tu lagi teruk lagi. Okey. Okey, baik. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan kata apa? Wallahu bima ta'maluna alim. Allah dengan apa yang kamu lakukan itu alim, dia amat mengetahui. Iaitu Allah amat mengetahui dengan niat kamu, ucapan kamu, perbuatan kamu. Allah tahu semuanya. Maka ia akan membalasi terhadap semua perkara tersebut. Ini bah, ayat ini juga seolah menjadi satu ancaman kepada orang yang menyanggahi arahan Allah Subhanahu wa taala, yang menyanggahi, yang melawan dengan pedoman daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'malun alim. Allah tahu apa yang kamu buat ni. Soal itu juga merupakan satu ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Kemudian habis ayat berkaitan dengan bau, tetapi rumah, tuan rumah tak ada. Pada keadaan dia, jangan kita masuk sehingga kita diberi izin. Kalau tuan rumah kita balik, maka kita pun beredar. Baik. Kemudian ayat berikutnya Allah jelas tentang rumah yang tidak didiami, yang jenis bukan rumah apa, rumah secara khusus, rumah am, rumah awam. Ada kan? Mungkin ada tempat perhentian, ada rumah untuk berehat ke, untuk kencing ke, ada rumah. Rumah tu rumah kita dah. Bukan rumah kita. Rumah siapa? Semua boleh guna. Tu rumah jenis rumah awam. R&R pun kurang macam tu lah. Macam tu. Okey, baik. Tadi bila kita baca ayat 27, Allah sebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Jangan kamu masuk rumah buyutan. Nampak rumah-rumah itu umum. Tak kira rumah siapa, janji bukan rumah kamu, tidak boleh masuk kecuali dengan minta izin, beri salam. Umum. Kaedah bahasa Arab, an-nakiratu fi siyaqin nahyi yufidul umum. Nakirah pada ungkapan penafian itu maksud umum. Jangan kamu masuk rumah-rumah, tak kira rumah mana, semua umum. Jadi kita kata rumah ni bukan rumahku, tak boleh masuk kecuali dapat izin. Ni bukan rumah aku, tak boleh masuk. Jadi bila kita pergi ke dalam perjalanan, ada satu rumah rehat, dia khaskan untuk bawa orang perjalanan nak semayang kan, nak apa kan, dia buat satu rumah, boleh tak kita masuk? Kita kata ni bukan rumah kita, tapi bukan rumah Ahmad pun, bukan rumah Dolah pun, rumah untuk dibuat khusus untuk orang apa? Orang yang dalam perjalanan kan. Ya, itu bukan rumah kita. Adakah kita perlu kita izin? Ini Allah pengecualian. Tadi nampak umum, lihat tadi, tak kira rumah tapak, janji rumah atau bukan rumah kita, maka ditegah kita masuk kecuali setelah mendapat keizinan dan beri salam. Maka ayat yang berikut ni, ayat 29 ni menjadi pengecualian daripada umum tersebut. Jadi di sini Allah sebut, laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Tidak menjadi kesalahan kepada kamu untuk kamu masuk ke rumah-rumah yang bukan didiami, yang di dalamnya terdapat keperluan bagi kamu. Allah mengetahui apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi ini hukum yang berikutnya. Kita boleh tengok. Pertama Allah sebut rumah yang bukan rumah kita. Dalam tu ada penghuni. Maka hukumnya minta izin, beri salam. Yang kedua Allah sebutlah rumah tu bukan rumah kita juga. Kita pergi penghuni tak pergi mana lah. Jadi kita jangan masuk, balik. Kecuali kita mendapat keizinan. Yang ketiga lah situasi rumah bang. Rumah ni bukan rumah kita, bukan rumah kita, tapi rumah bang, rumah yang bersifat rumah yang tak didiami, bukan rumah yang khas, tapi rumah awam. Maka bagaimana hukumnya pula? Jelas Allah sebut satu situasi rumah. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum.
Mana taklah kita pi bawa kita nak fikir sampai satu buah kita tak nak hewe lah. Ada satu kita tengok ada satu hentian. Kita bawa henti. Selengah nak berehat bawa dulu. Tengok ada rumah dia tu rumah hentian. Rumah kita ke tu? Bukan kan? Kupang kita tak ulang dulu. Tapi rumah tu rumah awam lah. Hentian awam. Ada tandas. Ada bilik. Untuk kita berehat, untuk letak barang ke apa. Maka yang ni apa? Tak perlu lah kita minta izin. Assalamualaikum. Boleh tumpang duduk tak? Tu ada. Tak tahu apa dia. Nak minta izin kepada dia. Kan? Okay, jadi ini tak ada masalah. Tidak menjadi kesalahan kepada kamu untuk kamu masuk rumah yang tidak didiami. Bukan rumah jenis rumah kediaman tu. Rumah rehat kita kata tanah awam kan. Ataupun kalau kita orang tu buat di rumah dia, rumah besar ni, kawasan rumah besar, orang kaya kan, rumah banglo pun. Depan tu dia buat satu rumah. Kita kalau tamu-tamu ramai, dia buat mungkin di asing yang terasing, buat di depan, macam ponok sikit, syelik depan ni. Dia kata sampai main, kalau tak ada, duduk situ dulu. Itu tak ada masalah. Rumah pun jadi di bawah awam. Dia pun sudah memberi tanda-tanda keizinan. Itu juga tidak menjadi masalah. Sekiranya kamu ada keperluan pada rumah tersebut, maka tidak menjadi masalah untuk kita masuk ke dalam rumah tersebut. Mana rumah yang mana? Rumah yang tidak diguna untuk didiami secara khusus. Seperti mana ada pondok-pondok kan, ada rumah-rumah hentian kan, untuk orang yang berlalu lalang, tanah-tanah ataupun bilik-bilik bilik air awam, tanah awam. Yang menjadi dia secara lebih faham tempat apa? Hentian awam ni, awam, bukan pemilikan secara individu. Mungkin daripada apa, majlis daerah kan, kamu panggil apa, rumah awam, hentian awam, perhentian awam. Jadi di situ tidak menjadi masalah lah untuk kita masuk walaupun tanpa apa meminta izin. Baik, kecuali lah kita pergi tu ada orang duduk dalam tu, ada orang tu kita kena ketuk lah kan, sakit masuk. Jadi kita cerita tadi lah, sekiranya dalam tu pun tidak ada orang. Kalau ada orang, kita tunggulah, relax lah, turn kita lagi. Itu kebijaksanaan kita. Jadi Allah sebut, Allahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah mengetahui apa yang kamu zahirkan, iaitu apa yang kamu zahirkan daripada apa, sikap kamu meminta izin ketika kamu nak masuk, dan apa yang kamu sembunyikan. Mana tahu kamu redah nak masuk tu, tujuannya kamu nak melihat kepada aurat-aurat manusia. Jadi Allah kata, Allah tahu. Jadi ayat ini, ayat 29 ini telah mengkhususkan, mentaksiskan ayat 27 yang nampak umum tadi. Allah tegah, jangan kau masuk mana-mana rumah yang bukan rumah kamu. Ini ayat 29, ya itu juga bukan rumah kamu, tapi itu rumah awam, kamu boleh minta, boleh masuk walaupun tanpa keizinan. Baik. Itu kalau kata rumah orang. Bagaimana kalau rumah kita sendiri? Kalau rumah kita sendiri macam mana? Balik itu rumah kita. Nak ketuk tu kena beri salam tak? Tak perlu beri salam. Tak perlu minta izin. Ni nak masuk boleh tak? Tak perlu minta izin. Sebab apa? Sebab rumah kita. Kalau ada orang dalam tu, isteri kita, maka tak perlu kita minta izin lah. Cuma apa? Kita beri salamnya. Assalamualaikum. Masuk tu beri salam. Sebab apa tak perlu minta izin? Itu rumah kita. Kalau rumah orang, baru masuk ayat ni, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Itu kalau bukan rumah kita, kena minta izin. Kalau rumah kita, tak perlu minta izin. Cuma sunatnya kita memberi salam. Kata Qatadah, idza dakhalta ala baitika fasallim ala ahlika. Apabila kamu nak masuk ke dalam rumah kamu, maka beri salam kepada ahli kamu, isteri kamu. Ini sebab apa? Mereka juga berhak, orang yang paling berhak untuk kamu beri salam ke atas mereka. Kadang balik rumah kita ada orang sedangkan mereka juga lebih berhak untuk apa? Terima salam dari kita ni. Sebab salam itu
satu ucapan doa kesejahteraan ke atas kamu. Fahum ahaqqu man sallamta alaihi. Mereka itu orang yang paling berhak untuk terima salam daripada kamu, untuk kamu beri salam ke atas mereka. Okey, baik. Ustaz, rumah yang tak ada orang, kita pun macam rumah kita lah, kita masuk tapi tak ada penghuni, kita baru masuk, kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada sunat tak kita bagi salam. okey. Kita kalau rumah tu boleh jadi rumah kita sendiri. Kan, wa idza dakhala baita nafsi, kalau kita masuk rumah kita tak ada orang, bini mana tak balik tengah malam kan. Jadi sunat kita kata assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kama qala Qatadah kata wal malaikatu taruddu alaihi. Malaikat akan menjawab salam tersebut. Kalau rumah kita kan apa? Orang tak ada beri salam juga ni, tak beri salam apa nak jawab kan. Mana tahu kita balik daripada mana dengan keluarga kita, mana kompom orang tak ada. Buka pintu, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kata Qatadah, malaikat akan menjawab salam tersebut. Okay, baik. Ini antara adab-adab lah. Kita boleh pelajari adab dengan rumah orang. Adab rumah kita sendiri. Rumah kita maksudnya kita, anak kita, bini kita. Itu rumah kita. Lepas tu kalau rumah mak pak kita macam mana pula? Rumah mak pak kita tu rumah kita dah. Kalau kita besar ni bukan rumah kita dah nama kan. Kan? Dah tak nama rumah kita, rumah mak ayah kita, kakak kita, mahram kita. Maka itu bukan rumah kita. Dia masuk kategori tadi kat tu. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu. Ini memang rumah milik kita. Maka bila kita bertandang kepada rumah ibu kita, rumah kakak kita, saudara kita, mahram kita, juga kita kena minta izin lah, beri salam, minta izin. Sebab apa? Kan hari itu kita sebut, adakah kamu suka, dia kata apa? Astazinu. Seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, adakah saya perlu minta izin wahai Rasulullah ke atas ibuku? Saya nak pergi melawat ibu saya. Tapi itu adakah kena minta izin nak masuk? Rasulullah kata ya, kena minta izin juga. Lepas tu dia jawab, ibu saya tidak ada khadim kecuali aku saja. Adakah aku perlu minta izin bila mana aku nak masuk ke atas, bertemu dengan dia? Nabi jawab, atuhibbu antaraha uryanatan. Adakah kamu suka kamu terpandang dia dalam keadaan yang apa? Tidak berpakaian? Boleh jadilah mak kita, adik-beradik kita bila duduk seorang-seorang tu kadang-kadang biasalah kan, panas lah ni kan, rumah pula tak ada aircon kan. Cara pakaian tu, pakaian apa? Memudahkan masuk udara lah. Kalau kita rak masuk tu saja, kemungkinan situasi yang kurang menyenangkan, dia kurang selesa. Sekali apabila nak sembang kita apa, dia jadi pemalu-malu. Benda-benda tu kan agak menjejaskan. Maka syarak anjurkan, itu bukan rumah kita, mak kita, mak kakak kita, minta izin, beri salam, supaya mereka lebih bersedia untuk menerima kita. Hari ini lagi mudah. 3 hari Nabi Umar adik-beradik kan rumah apa. Telefon siap, tanya ni nak pergi rumah ni, pukul bagian-bagian itu lagi cantik. Tuan rumah lebih bersedia. Kompom saya ada lah nasi mat ikan siakap kan, lagi bagus gitu. Gitu. Jangan pergi mengejut. Ada yang kopi, opok lekor batu saja. Itu cara dia. Kalau tuan rumah apa dia tak bersedia, dia kata Allah, dia percaya sana cerita apa ni tak. Saya hari ni nak kena keluar ni, kita ada program. Ada tanda kita faham lah. Dia kata jangan nama petang ni saya ada program ni tak. Kita faham lah. Jangan bertanya ada program apa. Bila ada, kita faham lah tu, rasa tu. Mana dia apa tidak bersedia untuk menerima kita pada hari tersebut. Jadi adab ni Allah ajak, nampak biasa tapi dia amat bermanfaat di dalam masyarakat kita. Kalau masyarakat kita memahami apa yang disebut dalam surah An-Nur ni, ini disebut surah An-Nur, surah yang menerangi hidup masyarakat kan. Sebab dia mengajar adab-adab bermasyarakat.
Cuma berkaitan ada hadis Nabi SAW. Orang jenis duk mengendak rumah orang. Kan? Ini juga dia termasuk perbahasan dia dalam ayat ni. Apa tujuan ayat ni supaya apa? Minta izin bila kita nak masuk orang, nak ke rumah orang, supaya apa? Dapat apa? Menjaga penglihatan kita. Tidak melihat kepada tuan rumah dalam keadaan yang kurang menyenangkan, melihat keadaan rumah tu sendiri yang kurang menyenangkan. Itu tujuan dia. Itu juga tu. Jadi ada hadis Nabi SAW, maka dia berkaitan dengan hukum qisas. Kan Nabi kata apa? Man ittala'a fi dari qaumin bighairi idnihim faqafa'u 'ainahu faqad qudirat 'ainuhu. Mana orang yang memerhati, memandang, mengintai, tengok kepada rumah orang lain tanpa keizinan dia, maka dia apabila dia tiba-tiba rumah tu korek di mata dia duk lubang kan, jolok pun skudrema tu lubang contohlah, maka sia-sialah biji mata dia. Jadi berkaitan dengan hadis ini, adakah bila orang korek daripada jolok tu hingga buta mata kan, dia dikena hukum qisas balik? Kan? Apabila seorang ahli rumah yang diperhati kat atasnya daripada lubang rumah, kemudian dia jolok dan cucuk mata orang tu, maka Imam Syafi'i kata apa? Imam mazhab Syafi'i dan Ahmad kata apa? Orang tuan rumah tersebut tidak kena apa-apa, tidak kena pampasan apa-apa. Hujah berdasarkan hadis ni. Nabi kata apa? Faqad qudirat 'ainuhu, sia-sia saja mata dia. Kalau bawa kes ke mahkamah berdasarkan pandangan mazhab Imam Syafi'i, dia tidak bersalah dalam kes ni, tak kena pampasan, kena qisas kan, kena bayar apa pampasan diat sikit, tak kena. Adapun pandangan Abu Hanifah, dia kata apa? Abu Hanifah dan Imam Malik kata apa? Orang yang pergi jolok tu juga tetap kena boman, tetap kena berganti rugi sama ada bentuk qisas ataupun pampasan diat. Ya, orang rumah tu. Kan. Tapi mazhab Syafi'i tak kena. Hujah mereka berdasarkan hadis Nabi, kalau kata pergi jolok keluar air mata, maka sia-sia sahaja. Mana orang yang menjolok itu tidak kena apa. Itu pandangan apa? Syafi'i dan Ahmad. Adapun pandangan Abu Hanifah dan Malik, dia mengatakan tetap kena apa? Hukum qisas. Sebab apa? Ada di sana ayat apa? Ayat yang lebih umum. Ayat kata wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'ain, tu hujah mereka. Hujah Imam Syafi'i memang ada ayat ni, tapi ada hadis yang apa? Mengkhususkan, mentakhsiskan ayat ini. Itu perbincangan lah. Tapi dalam sebuah negara, bila nak putuskan undang-undang, mereka melihat daripada berbagai aspek. Itulah antara beberapa hukum yang dapat kita lihat di dalam ayat 27 sehingga ayat 29. Secara ringkasnya, secara kesimpulannya, yang pertamanya, haram memasuki rumah orang lain tanpa mendapat keizinan, dan kita perlu memberi salam. Mana haram masuk ke rumah orang lain tanpa kita meminta izin. Dan disunatkan kita memberi salam apabila kita nak masuk. Ada dua hukum. Minta izin wajib, beri salam sunat. Dan salam itu mendahului minta izin. Salam dulu baru minta izin. Assalamualaikum, boleh tak aku masuk? Baik. Minta izin berapa kali? Minta izin 3 kali sebutlah. Juga salam pun dia boleh jadi sampai 3 kali juga. Okey, yang keduanya, tidak juga boleh kita masuk ke rumah orang lain bila mana tuan dia tak ada, sehinggalah kita diberi izin. Itu ayat 28 tadi. Dia haramkan masuk ke rumah orang lain jika tuannya tidak ada, sehinggalah diberi kebenaran. Kita pun confuse, macam mana dia nak beri kebenaran? Tuan rumah tak ada. Zaman lah senang, kita tak pernah tu bukan benda yang pelik ni.
Duk mana ni? Allah siap pergi rumah tak ada. Dapat-dapat minta anak dalam tu. Masuklah anak dah. Tu antara apa? Minta izin walaupun tuan tidak. Tuan tidak ada. Okay, baik. Itu ayat 28. Kemudian yang ketiganya, harus untuk kita masuk rumah yang tidak didiami, tempat-tempat awam seperti mana hentian-hentian, tandas-tandas awam. Sekiranya kita ada keperluan untuk masuk ke situ walaupun tanpa ada keizinan. Okey, baik. Itu tiga benda yang kita dapat ambil secara ringkasnya daripada ayat 27 sehingga 29. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan masuk perbicaraan hukum yang baru pula. Kupasan hukum yang baru yang 27 dan 29 tentang adab apabila kita nak masuk ke rumah. Yang berikutnya ayat 30, 31 berkaitan dengan hukum memandang. Memandang mahram, memandang bukan mahram, dan juga hukum aurat perempuan macam mana. Ayat 30, 31. Tengoklah apakah aurat seorang perempuan dengan orang lelaki ni. Orang lelaki ni memang kuasanya agak panjang lebar. InsyaAllah kita akan sentuhlah dalam pertemuan akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an wa shifaa'an min kulli daa'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.